Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi, Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni dapatlah kita berjumpa sekali lagi untuk menyambung bacaan kitab kita, kitab Khuluqul Muslim. Malam ni insya-Allah kita habis satu bab, iaitu bab jujur, ya. Kita dah hujung dah ni. Mungkin sempatlah habis malam ni dan boleh masuk bab yang baru pula. Baik tuan-tuan. Kita sambung yang minggu dulu, ya, bagaimana Nabi sangat mencela orang yang bercakap bohong dan juga orang yang mungkir janji, ya, kalau masih ingatlah, ya, macam mana Nabi sangat sangat marah kepada orang yang bercakap tak serupa bikin ataupun bercakap bohong, ya, dan juga bila berjanji tidak ditunaikan. Lepas tu kita baca minggu sebelum ni bagaimana Nabi, ya, Nabi sanggup menunggu orang yang berjanji dengan Nabi, bukan Nabi berjanji dengan orang, ya. Ada orang berjanji dengan Nabi, Nabi sanggup tunggu, sebab orang tu lupa, ya, selama 3 hari. Itu bukan Nabi yang berjanji, ni orang tu yang berjanji pun Nabi sangat berpegang, ya. Baik, melakukan perkara yang tidak baik merupakan punca kerosakan jiwa dan lenyapnya iman dari seseorang. Buat benda yang tidak baik, dalam Al-Quran disebut al-fahsya, benda keji, benda buruk, ya. Benda buruk, benda keji ini dia boleh merosakkan jiwa dan juga boleh menghilangkan iman. Apa dia benda yang tidak baik ni, ataupun benda buruk, benda keji ni? Benda yang berdosa, yang kalaulah diketahui oleh manusia maka kita akan rasa aib, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata, wala yazalul abdu yakzibu wa yataharral kaziba fayuktabu fi qalbihi naqtatan sauda hatta yaswadda qalbuhu fayuktabu indallahi minal kazzabin. Orang yang berdusta, orang yang berbohong dan biasa berbohong, ya. Satu, dia berbohong sekali ataupun 2 kali. Yang kedua, yang melazimkan diri dia sentiasa berbohong cakap dia. Kalau bersembang dengan dia mesti ada benda yang berbohong, ya. Itu makna biasa berbohong. Di dalam hatinya ada titik hitam, ia akan menghitamkan seluruh hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatnya sebagai salah seorang pendusta, al-kazzab. Nabi beritahu, bila kita berbohong, satu perkataan berbohong itu akan
Allah letakkan titik hitam pada hati. Ya, hati kita ni akan ada satu titik hitam sekali berbohong. Kalau diulang-ulang berkali-kali bohong, maka titik itu makin banyak. Bila titik itu dah makin banyak, maka Allah akan tulis pada hati kita ni, ini adalah al-kazzab, orang yang berbohong, ya, pendusta. Berat tu. Ya, kita nak jadi as-siddiq, as-siddiqin, orang yang benar. Kita tak nak jadi al-kazzab. Ya, al-kazzab ni perkataan ataupun hinaan, perkataan hina daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala as-siddiq adalah pujian. Ya, takkan kita nak letakkan diri kita ini digelar sebagai yang dihina. Maka sekiranya kita tak nak kita ini tergolong dalam orang yang dihina, maka kena berhati-hati bercakap. Kenalah pastikan apabila kita bercakap, kita berkata dengan perkataan yang betul dan juga yang tidak mengandungi unsur-unsur bohong. Ya. Firman Allah lagi, Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu ialah orang yang bertabiat dusta. Ni, orang yang berbohong, yang selalu berbohong, Allah kata sebenarnya mereka ni tak beriman pun. Ya, kita ni kalau kita banyak berbohong, Allah kata kita ni tak beriman pun. Ya, kita walaupun kita ni ada amalan-amalan soleh yang kita buat. Bulan Ramadan kita puasa. Kan? Ramai je orang puasa. Ya, solat kita solat. Tetapi kalaulah masih lagi membiasakan diri dengan berkata bohong, sebenarnya Allah kata tak beriman pun dia tu. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi kena jaga-jaga. Ya, kena hati-hati. Ya, dan elakkan diri walaupun bergurau. Ya, kita pernah sebut sebelum ini. Ya, walaupun kita nak main-main, jangan membiasakan dengan berbohong. Ya. Sebab kita tengok Nabi SAW, Nabi pun kalau bergurau pun nampak macam tak kena, tapi betul. Kan? Nabi walaupun orang tangkap tu ingatkan lain maksudnya, tapi Nabi cakap betul. Contohlah kita kata kan, kisah masyhur banyak diceritakan oleh guru, bagaimana Nabi bergurau dengan sahabat yang dah berumur. Ya, sahabat yang dah lanjut usia, yang dah tua sangat dah. Ya. Yang dah sangat tua, datang jumpa Nabi SAW, tanya Nabi, ya Rasulullah, ya, saya ni layak tak masuk syurga? Ya, saya ni layak tak masuk syurga? Nabi jawab, jawapan Nabi tu bergurau. Nabi kata orang tua tak layak masuk syurga. Kan? Nabi kata orang tua tak ada dalam syurga. Nangislah kawan tu, dia dah tua. Dia rasa seolah-olah dia ni Nabi kata tak layak masuk syurga. Sedangkan sebenarnya apa dia maksudnya? Nabi kata tu betul. Ya, cuma dalam nada bergurau, jadi ditanggapi seolah-olah macam dia tak layak. Maka dijelaskan oleh Nabi bahawa apabila di akhirat besok, yang masuk syurga itu Allah kembalikan usianya ke usia muda. Kita ni meninggal umur 80. Ya, ditakdirkan oleh Allah, ya, bila dihisap sebagainya masuk syurga. Allah tak hidupkan kita dalam syurga tu dengan umur 80. Ya, Allah hidupkan kita dengan apa? Usia dewasa, maknanya usia pertengahan umur. Sekitar antara umur 35 ke 40 tahun. Ni umur tu. Ya, jadi Nabi bergurau tapi maksudnya betul. Ya, bukan Nabi kata kawan itu, sahabat itu tidak layak masuk syurga, tetapi yang dia dalam syurga nanti tidak ada yang berusia lanjut. Itu dia. Ya. Jadi di situ nampak bahawa dalam keadaan macam mana pun kena jaga, kena pastikan kita ni waspada supaya tidak berbohong. Firman Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, panjang ayat dia. Allah sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum
qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mali ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah perkara kebajikan albirru itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak yatim dan orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba abdi dan mengerjakannya seseorang akan solat dan mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil, yakni orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang yang bertakwa. Dalam ayat ini ada disebut bahawa antara orang yang bersifat albirru ni orang yang berbuat kebajikan. Dalam ni disebut bahawa ialah orang yang menyempurnakan janjinya. Ya, antara sifat orang yang ada sifat albirru. Albirru ni sifat yang kena ada kat kita. Buat baik, kebajikan, benda amal soleh, ya, ialah antaranya ialah sempurna janji. Ayat ni kalau kita baca, kita tengok, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ya, ayat ni ditujukan kepada segelintir sahabat. Apabila Allah turunkan ayat, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ayat berkenaan perubahan apa? Kiblat. Dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua, sayaqulus sufaha'u minan nas, ya, ayat tu, orang berkatalah orang-orang bodoh, Allah kata, ya, dari kalangan manusia. Siapa? Orang-orang Yahudi. Sebab apa? Mereka memperolokkan Nabi yang solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, mereka mengejek-ngejek Nabi dengan orang Islam solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Mereka kata ni meniru mereka. Sebab orang Yahudi memang solat mereka menghadap ke Masjidil Aqsa, kiblat mereka. Maka Nabi berdoa kepada Allah supaya ditukarkan kiblat ke Masjidil Haram. Kita pernah cerita kisah ni dulu kan, ya. Maka Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah kata kami seringkali melihat kamu menadah tangan berdoa ke langit, dan sebab nak minta dialihkan kiblat. Maka Allah kata fawalli wajhaka, maka sekarang kamu paling pusing, ya, menghadap ke Masjidil Haram. Bila turun ayat tu, Nabi tengah solat dengan berjemaah dengan sahabat, Nabi pun pusing menghadap kiblat 180 darjah. Ya. Tapi ada dalam kalangan ahli kitab. Ahli kitab ni yang mengikut kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Zabur dahulu, yang beriman betul-betul kepada Allah. Ada dari kalangan ahli kitab, dia juga dari kalangan sebahagian sahabat. Ada segelintir sahabat yang ikut berpusing menghadap kiblat tu, berpusing ke arah Masjidil Haram, tapi hatinya berat. Rasa berat sebab dah biasa menghadap ke Masjidil Aqsa. Bila dia nak diarahkan oleh Allah suruh pusing, hatinya rasa berat. Pusing juga, bukan langgar tak, tapi dengan berat hati. Kan kita pun kita tahu, kan? Kita boleh rasa, boleh perasan dengan orang, dengan keluarga kita pun, kan, dengan orang rumah ke, dengan anak ke, kalau nampak berat hati tu perasan. Jadi begini, ada sebahagian sahabat, segelintir sahabat
yang bila dia diarahkan tukar kiblat, mereka rasa berat hati. Sebab tu Allah turunkan ayat ni. Allah kata apa? Bukanlah kamu buat albirru, kebajikan itu ialah kamu menghadap muka kamu ke timur ke barat. Bukan itu. Kamu dianggap buat kebajikan ini ialah apabila kamu patuh, kamu akur dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab dan sekalian Nabi. Allah kata, maknanya bukan kata bila kamu menghadap Masjid Aqsa tu dah tanda kamu dah berbuat baik, ataupun kamu nak menghadap ke mana-mana. Di situ bukan. Kebajikan itu ialah apabila kamu mentaati perintah. Ni Allah tegur sahabat-sahabat yang rasa berat. Ni teguran yang bukan kata nak mencela sahabat, bukan kata nak condemn apa semua, tetapi teguran Allah supaya menimbulkan kesedaran bahawa dalam kita ni nak buat amal soleh ni, kita semua ni dalam kita nak beramal soleh ni, bukan amal kita itu yang dipandang, bukan sekadar amal kita, banyaknya amal kita, bilangannya, kuantiti dia ke, tetapi ialah bagaimana kita, kepatuhan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Islam dan keimanan itu. Di situ ni Nabi ajar, tuan-tuan, bukan kata bila kita dah solat banyak tu di situ dah ada jaminan, belum. Ni Allah ajar, macam mana nak tahu kita ni boleh digelar sebagai albirru, ialah apabila kita beriman sepenuhnya dan mentaati dan meyakini kelima rukun Islam tadi, rukun iman tadi yang Allah sebut, keenam rukun iman, kepada Allah, kepada hari akhirat, malaikat, kitab, sekalian Nabi, Jadi yang ini adalah kepatuhan ataupun keyakinan yang utama. Itu yang pertama. Kemudian Allah kata juga, antara kamu bersifat albirru ialah kamu menyayangi kaum kerabat, kamu menyayangi anak yatim, kamu sayang kepada orang miskin, bantu orang miskin, dan juga orang yang putus bekalan ketika dalam perjalanan. Ni maknanya bukan kita datang ke masjid, kita beribadah untuk diri. Kalau kita solat tu untuk personal kita, tetapi dalam masa yang sama kita ini digelar sebagai orang yang berkebajikan apabila kita jaga solat dan juga kita membantu manusia yang lain. Tak boleh kalau kita menjaga kita untuk diri kita, solat kita jaga, kita biarkan orang lain, biarkan jiran tetangga, biarkan sanak saudara kesusahan, maka di situ tidak ada kebajikan yang kita buat. Kita hanya buat untuk personal kita, individu saja. Tu dia. Dan juga mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat, dan orang yang menyempurnakan janji apabila mereka membuat perjanjian. Tu dia. Dan juga orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan. Dalam ni juga Allah sebut bagaimana dan menderma seseorang akan hartanya yang dia sayang. Antara sifat orang yang berkebajikan ialah dia menderma harta yang kita sayang. Kita memang sayang dengan harta, duit simpanan kita, apa yang kita ada kita sayang. Tetapi antara sifat orang yang albirru ialah dia sanggup mengeluarkan derma, sebahagian harta yang dia sayang kepada orang-orang yang memerlukan. Dulu kita baca ayat surah Al-Anfal, surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang tanda beriman itu ialah orang yang sanggup memberi makanan yang dia paling suka kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada orang dalam tahanan. Dia bukan setakat dia bagi, bukan setakat kita bagi makan. Allah sambung lagi ayat, Allah kata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dah diberi makan tadi
dia beritahu, saya bagi makanan ini, ni makanan ataupun benda yang ataupun barang yang saya bagi ini, saya bagi kerana Allah, dan saya tidak mengharapkan kamu balas dan kamu ucap terima kasih pun tak payah. Itu ya, ini sifat albirru. Ya tuan-tuan, nak tak nak usahalah kita supaya kita dapat tergolong dalam golongan yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini sebagai albirru, orang yang menjaga kebajikan, supaya apa yang dia buat itu bukan sekadar untuk dirinya tetapi juga untuk membantu masyarakat yang lain. Baik tuan-tuan, habis dalam bab yang ke-6 iaitu bab jujur. Kita masuk bab yang ke-7, jujur dan amanah. Ya, sebelum ni jujur, sekarang ni jujur dan amanah. Amanah, apa dia amanah? Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah surah Al-Anfal sebut, ya ayyuhallazina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat. Jangan kamu khianat amanah, kamu khianat, jangan kamu khianat kepada Allah dan juga kepada Rasul, dan jangan kamu khianat amanah yang telah kamu terima, sedangkan kamu tahu kamu buat tu memang khianat. Ya, kita tahu kalau kita buat ni memang khianat, tapi kita buat juga. Ya, maknanya bab amanah ni adalah satu perkara yang Allah tekankan dalam Al-Quran supaya kita jaga. Apa saja yang kita pegang, apa saja yang kita uruskan, perlulah ada sifat amanah. Ya, tuan-tuan yang AJK masjid, ya, menguruskan masjid, kena ada sifat amanah. Ya, kena ada sifat amanah untuk menjaga supaya tidak berlaku penyelewengan, supaya tidak berlaku kesilapan dan sebagainya, supaya menjadi semakin baik. Ni amanah. Kita pegang jawatan bukan sekadar kita jalankan tugas. Kita pegang jawatan supaya ia menjadi semakin baik. Apa saja, pegang jawatan sebagai MPKK ke, sekarang ni dah ada JKKP pula kan. Ya? Siapa JKKP sini? Ada kan? Dah macam-macam jawatan ada. Ya? Pegang itu bukan sekadar untuk memegang tugas tu sebab kita ada sesuatu. Tak. Apabila kita pegang, kita kena jaga, kita kena kawal supaya ia tidak jadi rosak. Ya? Alangkah malangnya kita pegang jawatan tetapi akhirnya jadi rosak. Bila jadi rosak maka tidaklah cantik, tidaklah baik untuk kita. Ya? Baik. Jujur dan amanah. Islam mengambil berat kepada pemeluknya supaya menjadi manusia yang mempunyai hati baik dan jujur, sabar melaksanakan perintah Allah dan membuat baik sesama makhluk. Ya, ni dia. Maknanya permulaannya Syekh Muhammad Al-Ghazali disebut, ya, Islam dia ajar kita ni kena buat baik semua dengan semua orang. Antaranya apa? Antaranya apabila kita diberi amanah untuk menjaga ataupun memegang jawatan, gunakan amanah itu untuk berbuat baik. Dia bukan jadi untuk semakin menyebabkan apa? Menjadi semakin buruk. Ya? Dalam pandangan syariat, kejujuran mempunyai makna yang amat luas. Ia mencakupi perasaan manusia yang ingin melaksanakan segala kebaikan dan menyedari bahawa dirinya akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bagaimana kita nak tahu kita ni jujur dan amanah? Ialah apabila kita pegang sesuatu, kena ingat bahawa apa yang kita pegang ini akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat. Allah akan tanya. Ya, apa saja. Ya, kita pegang jawatan, tak ada jawatan kampung, tak ada jawatan di masjid, tak ada jawatan mana-mana, tapi kita ada jawatan di rumah tangga kita ada jawatan. Tuan-tuan semua adalah pengurus rumah tangga, sama ada tuan-tuan suami ataupun puan-puan isteri, semua adalah pemegang urusan rumah tangga. Yang ini pun Allah akan soal di akhirat. Ya, Allah soal bagaimana kita dengan anak-anak, bagaimana kita menjaga anak-anak, bagaimana kita pelihara anak-anak ni. Ya, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ni Allah tanya besok. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan selamat daripada api neraka tetapi anak-anak tidak selamat, na'udzubillah, kita tak minta macam tu. Ya, isap atas personal kita lepas.
Kita jaga, ada amal soleh, tak buat benda buruk, kita lepas. Tetapi bila dihisap anak kita tak lepas, pun akan ditanya oleh Allah kat kita. Bukan kata kita dah lepas diri. Sebab apa? Allah kata ku anfusakum. Kamu jaga diri kamu, wa ahlikum, dan juga keluarga kamu sekali kamu kena jaga. Bukan diri kamu saja. Nar, daripada api neraka. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Kita kalau anak masih kecil, senang kita nak tegur. Senang kita nak didik. Kan? Anak kecil umur 10 tahun, subuh kejut senang je. Kita boleh bangun. Tapi anak yang dah besar macam mana? Tapi itulah dia cabaran kita. Nak tak nak, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab ke atas anaknya, kepada ahlinya, kenalah usahakan supaya bukan sekadar kita saja selamat, tetapi orang di bawah tanggungan kita juga selamat. Sebagaimana Nabi SAW sabda. Apa kata Nabi? Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wal rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadim fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Setiap orang dari kalian adalah ra'in, pemimpin. Kita ni semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggungjawab ke atas pimpinan dia, ra'iyati, rakyatnya ataupun pimpinannya. Kita semua ni, Nabi kata, tidak ada seorang pun yang tidak sebagai pemimpin. Perdana Menteri, dia memimpin negara. Bawah dia menteri, ada memimpin beberapa khususnya. Jawatan-jawatan khusus. Ada menteri besar. Ada pegawai daerah. Ada ketua kampung. Bawah lagi, last sekali, ada ketua rumah tangga. Tak habis lagi. Bukan sampai setakat ketua rumah tangga, ibu atau ayah dah habis. Tak, anak-anak. Paling last sekali ialah individu. Dia memimpin diri dia sendiri. Dia tak ada siapa nak memimpin lah. Dia diri seorang, bujang terantang-tantang ni. Tak ada siapa, keluarga tak ada. Tapi dia masih lagi memimpin diri dia, bertanggungjawab memimpin diri dia. Sebab tu Nabi kata, setiap orang itu dia adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab kepada pimpinan dia. Seorang imam, dia adalah pemimpin, dia bertanggungjawab kepada orang yang dipimpinnya. Setiap suami, dia adalah pemimpin bagi keluarganya, dia bertanggungjawab ke atas keluarga dia. Setiap isteri, setiap isteri yang berada di rumah suaminya juga adalah pemimpin. Dia adalah isteri, suaminya adalah pemimpin, tapi dia juga adalah pemimpin. Sebab dia menguruskan rumah tangga suaminya. Dia bertanggungjawab ke atas semua ahli keluarganya. Setiap orang ataupun khadim, orang yang berkhidmat, yang bekerja, ataupun orang yang membantu di rumah, pembantu rumah kita kata, amah yang membantu rumah pun dia adalah memimpin. Dia bertanggungjawab menjaga harta benda tuannya. Semua orang. Jadi maknanya setiap ni, apabila disebut ra'in, pemimpin, kalau kita ini begitu, kita akan dipersoalkan oleh Allah dengan orang yang dipimpin. Jadi kalau kita sebagai pemimpin rumah tangga, maka semua urusan rumah tangga Allah akan tanya. Dari mana sumber yang kita dapat? Bagaimana kita menggunakan sumber? Bagaimana kita nak membelanjakan, dan juga ke mana perginya? Bagaimana kita didik ahli keluarga kita? Segala-galanya Allah akan tanya. Jadi itulah tanggungjawab yang besar. Bukan kata bila kita pegang jawatan sebagai ahli politik saja yang akan bertanggungjawab. Kita yang tidak ada apa-apa jawatan di luar pun juga bertanggungjawab. Ada tanggungjawab yang kita kena pikul. Ibnu Umar adalah seorang perawi hadis terkenal. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud, setiap orang adalah pengembala ataupun setiap orang adalah pemimpin bagi harta benda milik ayahnya, dan ia bertanggungjawab ke atas gembalanya ataupun atas yang dijaganya harta benda ayah dia. Maknanya bagi orang yang tidak berkeluarga tapi dia adalah seorang anak contohnya, tetap dia
bertanggungjawab menguruskan apa yang dimiliki oleh ayahnya. Ini contohnya anak-anak lah, ya. Tu dia. Maknanya kalau ayah dia memimpin keluarga, anak-anak, inilah tadi. Anak-anak tu tetap dia bertanggungjawab dengan apa yang dimiliki oleh ayahnya. Ya. Lepas tu tuan-tuan, dalam bab mencari rezeki ni, rezeki ni dia bukan atas benda yang haram saja maka masuk neraka. Ya, rezeki ni tuan-tuan, kita cari rezeki, kita tak nak rezeki yang haram, kita nak rezeki yang halal kan. Mesti kita nak cari rezeki yang halal, kita nak apa yang masuk dalam perut kita, masuk dalam perut isteri kita, perut anak kita, semua yang halal. Ya. Sebab kita tahu kalau sumber yang haram, neraka. Ya. Sumber yang haram tempatnya neraka. Tetapi Imam Ghazali sebut bukan semestinya yang halal itu jamin tak masuk neraka. Ya, bukan kata yang halal ni bila dapat halal maka kita selamat daripada api neraka. Imam Ghazali dia bagi bab halal ni kepada 3 peringkat. Bab benda kita mencari harta ni, ya, kita cari keluar, cari rezeki, ya. Tak cukup kita tambah lagi dengan bisnes online, ya. Tak cukup lagi kita tanam pokok-pokok sayuran, kita bela binatang ternakan. Kita cari rezeki. Semua tu rezeki yang halal. Dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Tetapi Imam Ghazali kata, rezeki yang halal tadi ni, ya, masih akan dikategorikan kepada tiga bahagian. Rezeki yang halal dibahagi pada 3. 2 masuk neraka, 1 dia selamat. Ni rezeki yang halal ni, bukan kita cakap yang haram. Yang haram dah memang tak dibincang lagi lah, dah memang tahu. Ni rezeki yang halal pun belum tentu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Apa dia? Yang pertama, apabila dia cari rezeki yang halal, dia cari rezeki yang halal untuk apa? Untuk dia bermewah-mewah dan bermegah-megah. Cari banyak duit, tak apa cari banyak duit ni. Islam galakkan orang Islam ni biar kaya. Islam memang menuntut kita ni orang Islam biar ramai yang kaya. Ya, ramai kaya, elok. Tetapi kena ingat, kalau dicari tadi tujuannya untuk apa? Untuk bermegah-megah, untuk bermewah-mewah. Ya. Mewah-mewah. Ya. Tak mahu yang biasa-biasa, nak memang hebat-hebat belaka. Kemudian dengan rasa riaknya, ya, dengan rasa sombongnya memiliki harta yang banyak, walaupun rezeki itu halal, tempat dia neraka. Ni Imam Ghazali sebut, ya, dalam kitab Minhajul Abidin, kitab panduan bagi ahli ibadah. Ya, tuan-tuan ni ahli ibadah, ada panduan dia. Kita jadi ibadah, kita bila jadi ahli ibadah, kita nak masuk, bila kita jadi ahli ibadah, kita tak nak masuk neraka. Tapi panduan dia tu boleh mempunyai harta, carilah harta sebanyak mana. Tapi yang pertama, jangan pula mencari harta itu untuk bermegah-megah dan juga menunjuk-nunjuk dan juga rasa bangga dengan harta yang dimiliki. Maka ketika itu, maka tidak ada kebaikan kat kita. Ya, itu dia. Yang kedua, mencari harta yang banyak, ya, mencari harta itu untuk memuaskan nafsu. Cari banyak harta untuk apa? Untuk puaskan nafsu. Nafsu nak lagi. Bila dapat rasa seronok, tapi nak lagi. Bukan kata tak boleh cari rezeki banyak ni. Carilah rezeki sebanyak mana, tapi kena jaga. Bukan kerana untuk nafsu. Kalau kita usaha banyak mencari atas rasa nafsu yang melonjak-lonjak nakkan kemewahan, maka harta walaupun halal, dia tidak membantu tuan dia ke arah tempat yang baik, yakni syurga. Tu yang kedua, benda yang halal, tetap halal, tetapi tidak membantu kita, menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan yang ketiga, ini sahaja yang Imam Ghazali kata selamat. Mencari harta, banyak cari harta. Ya. Harta tu dicari dengan banyak, tetapi digunakan sekadar atas keperluan dan juga sebagai usaha untuk dia menjadi semakin dekat dengan Allah. Macam mana cara? Carilah jalan. Kita boleh cari rezeki sebanyak mana, kita boleh kaya sekaya mana, tetapi harta itu bila nak guna sekadar atas keperluan
dan juga supaya kita boleh menjadi semakin dekat kepada Allah. Itu syarat supaya harta tadi menyelamatkan kita di akhirat. Ya. Jadi maknanya yang halal bukan lagi, belum tentu sebagai jaminan kita selamat daripada neraka. Tetapi yang haram confirm. Yang haram dia tidak ada lagi kata boleh tak boleh, dia dah confirm. Ni yang halal, ya. Jadi itu dia. Amanah adalah satu kewajipan yang perlu ditanam dalam hati orang muslim dan menggalakkan supaya juga supaya memohon inayah, yakni pertolongan Allah agar dapat memeliharanya dengan sebaik mungkin. Ya. Kita ni bila ada amanah yang kita pegang, maka kenalah letakkan dalam hati bahawa ini adalah amanah yang perlu dijaga supaya kita tidak tersilap dalam menjaga amanah, dan juga sentiasa meletakkan pengharapan, memohon hidayah dan inayah. Hidayah petunjuk, inayah ni minta Allah tolong supaya kita tidak terjebak ataupun tersilap dalam menguruskan amanah. Jika seseorang, seperti mana Nabi ajar, jika seseorang hendak bermusafir, ni contoh, macam mana kita ni nak jaga supaya, minta supaya Allah jaga. Ni contoh, bukan amanah tadi. Ini contohnya kita dalam segala kehidupan kita ni, jangan kita lupa untuk minta pertolongan Allah. Apa saja yang kita buat, jangan kita abaikan permohonan, pengharapan kita dengan pertolongan Allah. Seperti mana kata Nabi, seperti mana Nabi ajar, kalau seseorang tu hendak bermusafir, kalaulah ada orang nak bermusafir, dianjurkan, disuruh kita ni yang tak musafir, kita tak musafir, ada orang lain nak musafir, dianjurkan kita ucap satu doa untuk dia, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam hadis Imam At-Tirmizi. Anak kita nak bermusafir, nak belajar jauh, kita sebagai ayah ucapkan. Yang ini Nabi ucapkan. Nabi kata apa? Macam mana? Istaudiillah dinika wa amanatika wa khawati ma'amalika. Maknanya satu doa sebagai peringatan. Percayakanlah agama, berpeganglah dengan agamamu, berpeganglah ataupun percayalah dengan agamamu, peganglah amanahmu, dan segala hasil pekerjaanmu hanya kerana Allah. Itu dia, satu diungkapkan sebagai satu doa untuk anak kita atau sesiapa saja yang kita tahu nak bermusafir, nak berjalan jauh, supaya mereka ini terselamat, sebagai satu doa kita supaya Allah bantu mereka yang nak bermusafir. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sering menegaskan, Nabi sebut lagi, la imana liman la amanatihi, la iman liman la amanatahu lahu, wala dina liman la ahda lahu. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Tidak beriman bagi orang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercayai. Orang yang tidak jujur dan tidak boleh dipercayai, Nabi kata tidak beriman. Yakni yang tidak setia pada amanah, yang tak boleh percaya. Bila pergi amanah dia seleweng. Ini tak boleh percaya. Maknanya sebenarnya dia tidak ada iman. Dan tiada agama bagi orang yang tidak memegang janjinya. Dan tidaklah dia digelar orang yang beragama kalau dia tidak berpegang pada janji, mungkir janji. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kebahagiaan seseorang manusia adalah selamat dari kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW sentiasa mohon perlindungan pada Allah dengan berdoa. Apa bahagia manusia? Kita ni apa bahagia kita? Apa rahsia bahagia kita? Keluarga yang baik, kenderaan yang baik, rumah yang baik. Itu kebahagiaan manusia. Itu kebahagiaan dunia. Kita di dunia ni, yang bahagia kat kita ni apabila rumah tangga yang baik, isteri yang baik, anak-anak pun baik, tu satu. Yang kedua, kita mempunyai kenderaan yang baik. Kenderaan kita taklah mahal mana, tapi tak jarang-jarang rosak. Kalau rosak pun sikit-sikit je, setakat pancit tayar je. Contohlah. Dan yang ketiga,
kediaman yang selesa ataupun kediaman yang baik. Ya, tak adalah asyik bocor je rumah. Kejap paip sana bocor, sekejap paip ni bocor kan. Rimah rasanya. Tapi rumah yang baik. Ini kebahagiaan rasa manusia di dunia. Tapi Nabi kata, kita ni kebahagiaan kita apa ya? Apa sebenarnya rasa bahagia? Yang kita rasa bahagia ialah apabila kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Bahagia kita sebenarnya ialah apa? Apabila di dunia ni kita selamat, akhirat pun kita selamat. Di dunia ni kita hasanah, di akhirat pun kita hasanah. Kita baik. Ya. Di dunia ni kita dalam keadaan kehidupan kita baik, akhirat lagi baik. Maka disitulah kebahagiaan kita. Tak guna kita di dunia ni baik, kita kaya, kita mewah, tapi di akhirat kita sengsara. Maka tak guna, tak rasa bahagia. Kebahagiaan itu hanya sedikit saja. Ya. Jadi kebahagiaan yang kita nak bagaimana? Sebab tu kita baca, Rabbir firli Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia ni nak kita baik. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga di akhirat nak baik. Di situ barulah kebahagiaan. Jadi bagaimana nak dapatkannya? Maka Nabi ajar doa, kita minta perlindungan dengan Allah. Ya. Sebab doa ini Nabi selalu baca. Ya. Apa dia? Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sid daji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bidana. Fal ju'u diya'ud dunya wal khiyanati diya'ud din. Ya, dalam hadis Imam Abu Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan dan kecurangan. Kerana kelaparan bererti kehilangan nikmat, dan kecurangan ataupun khianat bererti kehilangan agama. Jadi bagaimana kita nak selamat dunia, nak selamat di akhirat? Ialah di dunia ni kita mencari rezeki sebaik-baiknya, supaya kita tidak lapar, supaya kita tidak sengsara di dunia. Dan juga apabila kita ada, kita jaga supaya kita tak khianat. Kenapa? Apabila kita khianat, kita tak selamat di akhirat. Wallahu a'lam. Untuk malam ni, ya, tuan-tuan, sebagai renungan kita bersama. Itulah sedikitlah, ya, sebagai panduan dan juga renungan kita bersama. Tuan-tuan pun bila dengar tu boleh memikirkan, ya, boleh mentafsir berdasarkan ilmu yang ada, ya, boleh memikirkan huraian-huraian sendiri, ya. InsyaAllah tuan-tuan juga adalah orang yang alim dan juga yang tahu tentang apa yang kita sebut kali ini. Bukan kata nak ajar 100%, bukan nak ajar segala benda nak ajar, tak. Tuan-tuan dah ada ilmu. Bila disebut sedikit, mungkin dalam pemikiran tuan-tuan dah boleh mentafsir, dah boleh memikirkan lebih mendalam lagi, ya. Cuma yang kita bawa hari ni sekadar cetusan untuk kita sama-sama berfikir, ya. Agar ataupun kita minta supaya yang kita dapat ni adalah untuk manfaat kita bersama, insya-Allah, ya. Mohon maaf andai ada salah silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.